Wala yaqa'u bil ghina anhu. Dan jangan kamu rasa jatuh kaya dan mencukupi. Jangan duk rasa cukup dah. Sikit-sikit mengaji pun cukup lah. Jangan kata macam tu. Kerana penyakit hati ni tuan-tuan, dia bawa kita sampai mati. Ada saja penyakit-penyakit ni. Kadang-kadang ujub, kadang-kadang riak, kadang-kadang makna sum'ah, kadang-kadang hasad, kadang-kadang dengki. Dia tak boleh hilang. Sentiasa makna penyakit tu mengenai kita. Sebab itu kita kena mengaji selalu. Kata Imam Ghazali seterusnya, fa naqulu wa billahi taufiq. Dan kami nak berkata, dengan Allah lah memberi kami taufik. Taufik daripada Allah, beri kekuatan pada kita untuk faham agama. Untuk kita makna memahami ni, kita jaga hati kita elok-elok. Jaga diri kita. Kerana hati ni asalnya mai bersih. Bila balik Tuhan nak bersih juga hati tu. Jangan duduk dalam tu penyakit macam-macam. Bila penyakit ni tuan-tuan masuk hati kita, dia mengganggu ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan hati ni tuan-tuan bila dia kotor, dia tak layak menerima anugerah-anugerah daripada Allah. Allah nak tuang dalam hati kita ni macam-macam anugerah. Tetapi oleh kerana hati kotor, dia tak layak nak terima. Macam cawan ni lah tuan-tuan. Kalau cawan ni kotor, macam mana nak buah ayak dalam dia? Hang tuang ayak tak jadi. Pasal dia ada kotor. Cawan yang nak terima ayak bersih ni, minuman bersih, cawan tu mesti kena bersih. Baru dia layak menerima minuman yang dituang dalam cawan tu. Itulah ibarat tuan-tuan yang Allah nak tuangkan dalam hati kita. Terutamanya ma'rifatullah. Nurul waridat, nurul ma'rifah. Halawatul jihad, halawatul ibadat, manis, sedap, munajat. Semua ni tempat duduknya dalam hati. Maka tak dapat masuk tuan-tuan. Sebab hati kita kotor. Bersihkanlah hati kita daripada penyakit-penyakit yang tertentu tadi ni. Saja. Itu kesimpulan dia. Kemudian Imam Ghazali nak buat satu kesimpulan. Satu khulasah. Daripada empat penyakit ni dia nak sebut cara ringkas. Dia panggil nuktah. Nuktah ni perkataan yang pendek tetapi makna yang meliputi seluruh perbicaraan. Dia sebut dah satu, dia nak ringkaskan ataupun dia nak buat kesimpulan satu-satu perbicaraan yang disebut ni. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala amalu. Adapun dia kata amal. Amal ni makna tulul amal. Panjang angan-angan. Lawannya khisrul amal, pendek angan-angan. Ataupun zikrul maut. Ataupun ingat mati. Jadi amal ni satu benda yang tak elok. Ingat mati bagus. Ingat mati tu bagus. Kata Tok Guru ni Aziz, ingat mati zikrul maut macam bawa kereta. Kita bawa kereta tuan-tuan, kereta kita brek menangkap elok. Makan elok. Selamat tak kita? Kita kona tajam. Bila nak masuk gong, tekan brek. Selamat tak? Selamat. Kita laju sikit, tiba-tiba lampu naik merah. Kawan berhenti mengejut, kita tekan. Pop. Kita selamat. Pasal apa selamat? Pasal brek kereta menangkap. Bawa kereta brek tak makan, apa jadi? Kono-kono tak lepas. Tekan brek melosok masuk gong untuk tuan-tuan dekat tu. Saya cukup takut tu. Tahu dekat apa? Dekat jelapang. Dekat nak masuk terowong. Tengok bawah tuan-tuan. Jangan buat pasal. Kono tak lepas buat break tak makan mampu aku. Jadi break ni ingat mati. Bila kita ingat mati tak terlajak jauh tuan. Kita nak asat dengki, nak buat benda tak elok, nak buat naya ke orang. Kalau lah aku tengah buat naya ke orang aku mati macam. Tengah buat maksiat aku mati macam. Tengah duk mengumpat, pum. Tarik terus, habis tuan. Mati terus. Jangan buat pasal. Bila kita ingat mati, insya-Allah terberik kerja-kerja jahat kita tu. Itu dia. Dia kata ada pun amal itu. Dia kata aksaru ulama'ina rahimahullah ta'ala. Kebanyakan ulama-ulama kami yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Ta'rif dia, pengertian dia. Jadi supaya kita pegang pengertian tu, kita senang. Kita pegang dia punya key, formula. Pegang formula senang. Macam kita nak kata apa makna mengumpat. Kita pegang formula dia. Apa mengumpat? Mengumpat ni, kita cerita kat orang keburukan seseorang. Dia tak hadir dalam majlis itu. Tapi kalau dia ada, dia dengar, dia marah. Mengumpat. Dia tak ada. Kita cerita keburukan dia belakang dia. Kat orang lain. Ni ada 5-6 orang untuk cerita. Mat gini. Takdir kalau dia ada, dia marah. Mengumpat. Kalau takdir dia ada, dia tak marah. Tak jadi mengumpat. Ada orang, dia cerita keburukan dia. Kalau dia ada, dia senyum. Di kampung saya, tentu ada seorang nama Mat Cabai Hidup. Macam mana dia jadi nama Mat Cabai Hidup, saya pun tak tahu. Tapi satu pulau Pangkok, kenal dia Mat Cabai Hidup. Lepas tu tuan-tuan, dia duduk kerja Kuala Lumpur. Kawan-kawan dia kata hampa, kalau hampa nak main Pulau Pangkok, hampa turun bot tu, hampa tanya driver taksi, mana rumah Mat Cabai Hidup. Dia sendiri kata lagu tu. Dia yang habak ke orang, dia Mat Cabai Hidup. Kita panggil dia Mat Cabai Hidup, tak nama mengumpat. Sebab kalau dia dengar, dia tak marah. Dia tak marah. Kata api Mat Cabai Hidup, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata kat dia dengar, dia marah. Walaupun betul. Hang tahu aku pergi rumah pengantin tadi makan kenduri. Pengantin perempuan tu gemuk. Memang pengantin tu gemuk sungguh. Aku bukan nak bohong. Gemuk sungguh. Mengumpat. Walaupun betul dia cakap kita. Laki dia. Kering. Walaupun kering sungguh. Itu nama mengumpat. Kalau dengar, dua-dua ada dengar marah. Bini marah, pengantin jantan marah, pengantin tina marah. Itu nama mengumpat. Kalau kita kata keburukan dia depan dia, itu nama maki. Itu bukan mengumpat, tu maki tu lagi teruk. Jadi kalau kita tak, tapi adalah juga mengumpat yang dibenarkan syarak tu ada. Kalau kata ikut Imam Ghazali ada 6 yang boleh mengumpat. Contoh, dia kata isteri duk pukul, suami duk pukul isteri. Muka. Dia pilih pejabat agama nak ceritakan hai dia. Pejabat agama tanya, awak jadi macam ni? Ada orang pukul saya. Siapa dia? Tak boleh habak. Kalau habak mengumpat. Mampulah. Boleh cerita. Cerita kepada pihak yang tertentu. Demi untuk mendapat keadilan. Mahkamah ke. Ataupun untuk mendapat pembelaan. Pergi cerita dekat Pak Mentua ke. Dekat abang ipar kita yang suami kita. Malu-malu, takut-takut dengan abang ipar dia. Dengan abang dia. Itu boleh. Pada tempat-tempat tertentu. Tapi kalau cerita rata kampung, tak boleh. Itu memalukan nama dia. Sebab itu istilah ni sebenarnya memberikan kita satu kepahaman jelas. Satu-satu sifat yang nak disebutkan tu termasuk amal tadi. Itu dia.